akibat pentadbiran barat di negara kita. Okey, apakah kesan ekonomi akibat pentadbiran barat? Okey, antara kesannya kamu boleh catatkan ya, catatkan dulu. Antara kesannya satu, perkembangan pengangkutan darat, udara, laut, perkembangan pelabuhan. Yang kedua, perkembangan pelabuhan. Yang ketiga, perkembangan telekomunikasi. Yang ketiga, perkembangan telekomunikasi. Okey ya, cikgu ulang balik. Akibat daripada kedatangan barat, ia telah membawa perubahan besar kepada ekonomi. Dari segi perkembangan pengangkutan, iaitu pengangkutan darat dan juga pengangkutan air. Okey, termasuklah pengangkutan udara. Okey, seterusnya perkembangan pelabuhan, akhir sekali telekomunikasi. Okey, itu merupakan 3 kesan ekonomi yang besar kepada negara kita. Okey, seterusnya persoalan saya, tolong catatkan. Apakah tujuan British? Apakah tujuan British? Kembangkan sistem ekonomi di negara kita. Apakah tujuan British? Kembangkan sistem ekonomi di negara kita. Yang pertama, untuk kepentingan ekonomi. Untuk kepentingan ekonomi. British. Yang kedua, memudahkan pengangkutan hasil biji timah dan getah. Memudahkan pengangkutan hasil biji timah dan getah. Dari kawasan pengeluaran. Dari kawasan pengeluaran ke pelabuhan. Yang ketiga, untuk memudahkan ekspor. Untuk memudahkan ekspor. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 2. Senaraikan bentuk sistem pengangkutan. Senaraikan bentuk sistem pengangkutan yang berkembang di negara kita akibat kedatangan barat. Senaraikan bentuk perkembangan sistem pengangkutan yang berkembang di negara kita akibat kedatangan barat. 4 markah. Okey, apa jawapan Bajah? Kamu rasa apa jawapan? 4 markah ni soalan struktur. 4 markah. Okey, siapa nak cuba?
Cuba belajar jawab. Apa jawapan? Ya. Siapa? Ada siapa nak jawab yang tak dapat bercakap boleh bagi message? Okey, bagus. Ada yang kata okey, pembinaan jalan kereta api. Okey, jawapan pertama, pembinaan jalan kereta api ataupun pembinaan sistem kereta api ataupun landasan kereta api. Mana-mana satu okey. Asalkan ada perkataan kereta api. Okey, jawapan pertama kereta api. Jawapan kedua seterusnya. Nak sebut? Siapa nak sebut? Cuba. Pembinaan. Everyday kamu pergi ke sekolah macam mana? Pembinaan. Pelajar. Pembinaan jalan. Pembinaan jalan raya. Jawapan kedua, pembinaan jalan raya. Jawapan ketiga, apa dia? Jawapan ketiga. Jawapan yang ketiga. Okey, Putri kata, okey bagus. Siapa? Khairunisa kata, pengangkutan udara dan laut. Bagus. Jawapan ketiga, pengangkutan udara dan laut. Okey. Dia dapat 3 markah. Satu lagi akhir. Satu lagi. Satu lagi yang keempat. Yang keempat. Pelabuhan. Pelabuhan. Okey, jadi untuk soalan saya, senaraikan bentuk sistem pengangkutan di negara kita akibat kedatangan barat. Jawapannya, cikgu ulang balik. Landasan kereta api atau jalan kereta api, perkembangan jalan raya, perkembangan lapangan terbang ataupun pengangkutan udara dan laut. Seterusnya, yang keempat, perkembangan pelabuhan. Okey? Okey, seterusnya. Tadi kita dah tahu apa tujuan British. Kita dah tahu apa tujuan British untuk membina sistem pengangkutan yang disebutkan tadi. Okey, seterusnya tajuk kita sekarang ialah perkembangan kereta api. Perkembangan kereta api. Okey? Dah belajar yang pertama, perkembangan kereta api. Okey, soalan pertama, bila dikenalkan? Kamu buat je soalan, bila dikenalkan? Jawapannya ialah akhir abad ke-19. Bila dikenalkan? Akhir abad ke-19. Okey. Seterusnya, apakah tujuan? Apakah tujuan pengenalan? Apakah tujuan pengenalan kereta api di negeri-negeri Melayu? Soalannya, catat ya. Apakah tujuan pengenalan kereta api di negeri-negeri Melayu? Okey, jawapan. Menghubungkan Lombong Bijih Timah dengan pelabuhan. Menghubungkan Lombong Bijih Timah dengan pelabuhan. Yang kedua, bertujuan untuk pengangkutan sumber bahan mentah. Bertujuan untuk pengangkutan sumber bahan mentah.
Yang ketiga, memudahkan pengangkutan bijih timah, memudahkan pengangkutan bijih timah dan getah untuk diekspor. Memudahkan pengangkutan bijih timah dan getah untuk diekspor. Yang keempat, menghubungkan bandar-bandar utama. Menghubungkan bandar-bandar utama. Menghubungkan bandar-bandar utama. Seterusnya, menghubungkan seluruh tanah Melayu. Okey. Ia juga bertujuan untuk pengangkutan penumpang. Juga bertujuan untuk pengangkutan penumpang. Okey. Okey belajar, jadi untuk persoalan tadi, mengapa jalan kereta api telah dibina di negeri-negeri Melayu, kamu dah dapat sebab-sebab pembinaan. Sebab yang awal adalah pengangkutan bahan mentah. Sebab yang awal adalah pengangkutan bahan mentah. Dua bahan mentah utama adalah bijih timah dan getah. Okey, yang kedua memudahkan pengangkutan bahan tersebut ke pelabuhan. Ketiga, untuk tujuan ekspor. Lepas tu menghubungkan bandar dan juga pengangkutan penumpang. Okey. Pelajar jelas ke bahagian ini? Ada persoalan? Faham kenapa pengangkutan kereta api dibina di negeri Melayu? Jelas? Jelas. Okay, very good. Sekarang, okay, good. Ada soalan ke? Good morning, yes. Tak ada, cikgu, tak ada. Okay, very good. Tak ada, Now, tak ada. Okay, good. Sekarang kita sambung tajuk seterusnya. Perkembangan, salin perkembangan jalan kereta api. Perkembangan jalan kereta api di negeri-negeri Melayu. Perkembangan jalan kereta api di negeri-negeri Melayu. Okey. Nombor satu ya. 1885 ke 1896. Mengikut tahun ya, 1885 hingga 96. Okey. Dibina menghubungkan kawasan Lombong dengan pelabuhan. Okey. Contoh memudahkan pengangkutan bijih timah untuk ekspor. Landasan
kereta api juga dibina menghubungkan bandar besar. Landasan juga dibina menghubungkan bandar besar. Nombor 2, tahun 1897. Nombor 2, 1897 ke 1909. Landasan menghubungkan utara Tanah Melayu dan selatan. Landasan dibina menghubungkan utara Tanah Melayu dan selatan. Yang ketiga, tahun 1910 hingga 1931. Landasan dibina menghubungkan seluruh Tanah Melayu penggunaan kereta api meluas untuk pengangkutan bahan mentah dan penumpang. Okey. Itu perkembangan jalan kereta api di negeri-negeri Melayu ataupun di Tanah Melayu. Okey, sekarang kita lihat perkembangan kereta api di Sabah dan Sarawak. Jadi kamu tuliskan tajuk perkembangan kereta api di Sabah dan Sarawak. Tajuk pembinaan kereta api di Sabah dan Sarawak. Okey, yang pertama di Sabah. Bermula pada tahun 1896. Bermula pada tahun 1896. Di Bukau. Landasan kereta api menghubungkan landasan kereta api dibina menghubungkan Beaufort, Jesselton dan Tenom. Okey, rujuk muka surat 151 Sabah untuk ejaan. Landasan kereta api dibina untuk menghubungkan Beaufort, Jesselton dan Tenom pada tahun 1900. Tujuan pembinaan untuk kegiatan ladang getah. Okey, yang kedua Sarawak. Landasan kereta api menghubungkan Bau dan Kuching.
pada tahun 1917. Selesai. Okey. Itu tentang perkembangan kereta api di Sabah dan Sarawak. Okey, kalau kita lihat perkembangan jalan kereta api di Sabah Sarawak tak banyak ya. Sebabnya Sabah Sarawak ni kawasan ni susah sikit untuk dibuka untuk pembinaan jalan kereta api akibat daripada gunung ganang dan juga kawasan sungai. Jadi kereta api landasan kereta api dibina hanya untuk tujuan kalau di Sabah untuk tujuan kegiatan ladang getah. Kalau di Sarawak tujuan pada masa itu adalah kawasan bau ialah kawasan pelabuhan emas dan juga kawasan tanaman lada hitam. Okey. Selesai sudah tajuk kita tentang kereta api. Sekarang kita pergi kepada tajuk jalan raya. Tajuk seterusnya jalan raya. Okey ya. Tujuan pembinaan jalan raya. Tujuan pembinaan jalan raya. 1. Hubungkan kawasan perlombongan Bijih Timur. Hubungkan kawasan perlombongan Bijih Timur dan pertanian. Kedua, menghubungkan dengan stesen kereta api, menghubungkan dengan stesen kereta api yang ketiga, untuk tujuan ekspor, untuk tujuan ekspor ke pelabuhan. Ketiga, untuk tujuan ekspor ke pelabuhan. Okey. Okey, kita dah tahu apakah tujuan pembinaan jalan kereta api oleh British di negeri-negeri Melayu. Begitu juga di Sabah dan Sarawak. Okey, tadi kita dah tahu tujuan. Sekarang kita nak lihat perkembangan. Perkembangan ya. Okey, tuliskan tajuk perkembangan jalan raya. Di Selangor, British membina jalan raya menghubungkan Kuala Lumpur dengan pelabuhan Klang. Dalam kurungan Port Swettenham. Pelabuhan Klang nama lamanya adalah Port Swettenham. Tutup kurungan ya. Jalan raya yang lebih lebar dibina kerana peningkatan kenderaan bermotor. Contoh, lori, bas, kereta. Tahun 1902.
Seterusnya, tahun 1911 jalan raya dibina bagi menghubungkan bandar-bandar besar. Tahun 1911 jalan raya dibina menghubungkan bandar-bandar besar. Ini adalah kerana potensi ekonomi dan pelabuhan. Sembilan belas tiga puluh sembilan, jaringan jalan raya menghubungkan seluruh negeri. 1939, jaringan jalan raya menghubungkan seluruh negeri. Akibatnya, pertempatan baru dibuka. Peningkatan perladangan getah, dan perlombongan bijih timah. Okey. Sekarang Sarawak. Tuliskan tajuknya Sarawak. Okey, perkembangan jalan raya pendek dan tidak berturak. Contoh, di Kuching dan Miri. Ini adalah kerana Sarawak berbukit, paya dan sungai. Okey, Sabah. Tajuk sekarang Sabah, ya. Di Sabah, SBUB membina jalan raya untuk kepentingan ekonomi. Contoh, hubungkan bandar di sebelah pantai barat. Kebanyakan jalan raya terdapat di sekitar bandar Jesselton, ejaan Jesselton, Jesselton, Sandakan, Udat, Lahad Datu, Tawau.
Okey. Itu tentang perkembangan jalan raya. Okey, cikgu cerita sedikit tentang perkembangan jalan raya. Okey, British telah membina jalan raya di negeri-negeri Melayu. Okey, jalan raya yang awal sekali telah dibina di negeri Selangor yang menghubungkan antara pelabuhan daripada Kuala Lumpur pergi ke Pelabuhan Klang, ataupun nama lama untuk Pelabuhan Klang adalah Pelabuhan Swettenham, Port Swettenham. Okey, itu peringkat pertama. Okey, jadi lepas tu jalan raya dibesarkan kerana perkembangan apa? Perkembangan kenderaan bermotor, lori, kereta dan sebagainya. Lepas tu jalan raya penggunaannya semakin besar kerana perkembangan bandar-bandar utama. Okey ya, jadi perkembangan jalan raya juga telah meningkatkan kegiatan perladangan, telah menyebabkan perkembangan bandar dan juga membawa kepada perkembangan kegiatan perhubungan. Okey, kalau kita lihat Sabah dengan Sarawak, Sabah dan Sarawak ni banyak masalah untuk pembinaan jalan raya dan juga jalan kereta api. Kenapa? Kerana kedua-dua kawasan ini satu bergunung ganang, sungai, berpaya. Jadi kos pembinaannya sangat tinggi. Ya, kos pembinaannya sangat tinggi. Jadi jalan raya dan jalan kereta api hanya dibina di kawasan-kawasan yang mereka perlu saja, iaitu kawasan-kawasan yang lebih rata dan kawasan yang ada kegiatan ekonomi. Contohnya seperti kalau Sabah, Ladang Getah ataupun dekat dengan bandar-bandar. Begitu juga di Sarawak. Kawasan yang hampir dengan bandar dan juga yang hampir dengan kegiatan ekonomi saja adanya jalan raya. Okey, selesai tentang jalan raya. Okey, pelajar nanti kamu boleh lihat gambar pembinaan jalan kereta api muka surat 150, jalan raya di negeri-negeri Melayu muka surat 152. Okey, sekarang kita lihat pengangkutan udara. Pengangkutan udara. Pelajar, apa tu pengangkutan udara? Kapal terbang Kapal terbang Okey, kapal terbang ni tak banyak cerita, Jadi kamu catatkan sikit saja pengangkutan udara. Pengangkutan udara. Okey. Di negeri-negeri Melayu, perkhidmatan penerbangan awam dimulakan oleh syarikat Vienna Air. Okey, ejaan syarikat WEAR, Vienna, N-E. WEARNE, Air, A-I-R, Service. Vienna Air Service. Dalam kurungan 1937. Perkhidmatan domestik antara Singapura, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Okey, di Sarawak, di Bandar Kuching terdapat perkhidmatan perkapalan yang disediakan oleh Singapore and Sarawak Steamship Company. Di
di Sabah, S-Book majukan sistem pengangkutan air. Yang mengangkut barang dan penumpang. Yang mengangkut barang dan penumpang. Contoh, syarikat perkapalan, Straits Steamship. Rujuk muka surat 152 Sabah. Awak boleh tengok ujung sekali kat bawah. Straits Steamship. Okey, tentang perkembangan lapangan terbang dan juga perkapalan. Kalau kita nak katakan pada masa itu belum lagi ada lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Pelajar kena ingat, pada masa itu belum lagi ada lapangan terbang antarabangsa. Yang ada hanyalah lapangan terbang domestik. Apa tu domestik? Domestik maksudnya pengangkutan udara dalam negeri saja. Pengangkutan udara dalam negeri saja. Iaitu menghubungkan daripada Singapura, Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Okey, itu je sistem pengangkutan udara yang wujud. Okey. Syarikat yang mengusahakan pada masa itu adalah syarikat Werner Air Service. Itu yang pertama wujud di Malaysia, syarikat Werner Air Service. Okey, kalau di Sabah dan Sarawak lebih kepada perkapalan. Okey, selesai. Sekarang kita pergi kepada tajuk kita, pelabuhan. Kedatangan British menyebabkan pelabuhan kerajaan Melayu hilang. Kedatangan British menyebabkan pelabuhan kerajaan Melayu hilang. Muncul pelabuhan baru yang moden. Okey, yang pertama negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri Melayu, peningkatan ekspor bijih timah dan getah. Peningkatan ekspor bijih timah dan getah. Wujudkan bandar pelabuhan. Wujudkan bandar pelabuhan. Contoh pelabuhan. Pulau Pinang, Kuala Sepetang, dalam kurungan Port Vale, Port Dickson, Melaka, Singapura, Klang, dalam kurungan Port Swettenham. Dapat ya? Okey. Yang kedua, di Sarawak muncul pelabuhan Kuching, Rajang,
Bintulu dan Miri. Yang ketiga, di Sabah, contoh pelabuhan penting. Contoh pelabuhan penting. Labuan, Kota Kinabalu, Tawau, Lahad Datu, Sandakan. Okey, itu tentang perkembangan pelabuhan Pelajar kena ingat perkembangan pelabuhan di negeri-negeri Melayu telah menyebabkan apabila barat datang, bila barat membuka pelabuhan baru, ini menyebabkan pelabuhan yang tradisional wujud sebelum ini semuanya pupus. Okey, digantikan dengan pelabuhan-pelabuhan yang moden dengan kedatangan barat. Okey, kenapa wujudnya pelabuhan dengan kedatangan barat? Ini disebabkan pengangkutan bijih timah dan getah. Okey, barat banyak menghasilkan bijih timah dan getah, ia dieksport ke negara luar. Jadi berkembanglah banyak pelabuhan-pelabuhan utama. Pelabuhan ini juga menjadi bandar-bandar pelabuhan. Antara pelabuhan utama adalah Pulau Pinang. Okey, pelabuhan utama di Pulau Pinang. Okey, pelabuhan utama di Perak ialah apa? Port Well ataupun Kuala Sepetang. Kalau Port Dickson di mana ni? Port Dickson kat mana belajar? Selangor. Bantai kan? Port Dickson kat mana? Kamu semua duduk kat mana ni? Seremban. Negeri Sembilan. Oh. Port Dickson ialah negeri Sembilan punya. Okey. Lupa ya. Okey, lepas itu Melaka, Singapura. Okey, kalau di Sarawak pula muncul pelabuhan utamanya Kuching. Okey, Kuching jadi pelabuhan utama untuk pengangkutan hasil seperti lada hitam, emas dan sebagainya. Kalau Bintulu dengan Miri untuk pengangkutan minyak petroleum. Okey, kalau Sabah, Labuan, Kota Kinabalu. Okey, selesai itu tentang perkembangan pengangkutan. Sekarang kita lihat telekomunikasi. Pelajar, apa tu telekomunikasi? Apa telekomunikasi ni? Okey, tajuk kita telekomunikasi. British memajukan sistem telekomunikasi. Contoh, sistem pos, telegraf, telefon, radio. Tujuan hubungan dapat dibuat dengan pantas. Tujuan hubungan dapat dibuat dengan pantas. Sistem perhubungan mula dikenalkan di kawasan kegiatan ekonomi, pusat pentadbiran, pelabuhan dan bandar. Okey. Kamu boleh ambil contoh negeri Melayu. Di negeri Melayu, talian telegraf, contoh talian telegraf dipasang menghubungkan
Kuala Lumpur dan Melaka. Itu satu contoh. Okey, pelajar. Apa tu telekomunikasi? Telegraf, telefon, pos, radio. Okey, itu adalah sistem telekomunikasi. Okey, perkembangan telekomunikasi sangat penting ya. Pelajar, cikgu nak tanya kenapa penting? Ini telah meningkatkan lagi perhubungan perniagaan. Meningkatkan lagi kegiatan ekonomi perlombongan dan getah. Ya. Ini juga memudahkan lagi hubungan yang pantas antara satu negeri dengan satu negeri yang lain. Okey, selesai tajuk kita ni. Habis. Okey, itu tentang perkembangan ekonomi. Okey, buka muka surat 154. Muka surat 154, kita lihat kesan sosial. Okey, tajuk seterusnya kesan sosial. Okey. Tajuk seterusnya kesan sosial. Perkembangan kegiatan, mula ya pelajar, perkembangan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi telah wujudkan pelbagai kesan sosial di negara kita. Satu, perkembangan bandar. Dua, pembentukan masyarakat berbilang kaum. Dua, pembentukan masyarakat berbilang kaum. Dalam kurungan majmuk. Tiga, perkembangan pendidikan. Empat, perkembangan perkhidmatan kesihatan. Lima, perkembangan penjara. Okey. Pelajar, yang ni kamu dengar tadi, kamu dah salinkan, cikgu ulang balik. Okey. Sebelum ini kamu dah mengetahui tentang pelbagai kegiatan kegiatan perladangan. Okey. Jadi ini semua telah menyebabkan negara semakin maju. Bila negara semakin maju, maka Barat telah membina sistem pengangkutan. Pelbagai jenis pengangkutan telah berkembang. Jadi apabila ekonomi berkembang pesat, ia telah meninggalkan banyak kesan sosial. Jadi ada berapa kesan sosial yang cikgu berikan tadi? 5 yang dia lihat ni daripada 5 aspek. Satu, perkembangan bandar. Kedua, lahirnya masyarakat majmuk di pendidikan di negara kita. Keempat, perkembangan perkhidmatan kesihatan di negara kita. Akhir sekali, perkembangan penjara. Pelajar, apa pula perkembangan penjara? Kenapa kamu rasa perlunya penjara?
Cuba fikirkan kenapa perlu penjara pula? Betul lah, betul. Sebab apabila penduduk semakin ramai, masalah sosial pun semakin berkembang. Jadi perlulah apa? Perlulah sistem penjara. Okey. Jadi itu tentang 5 perkara, 5 sistem, 5 kesan sosial yang wujud di negara kita. Okey, sekarang kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 154. Okey, yang ini kamu tak perlu tulis. Nanti saya akhir sekali saya bagi kamu soalan. Saya nak kamu rujuk kepada buku teks saja. Jadi kita rujuk kepada buku teks. Okey, yang pertama adalah perkembangan bandar. Saya nak kamu tengok buka surat 154. Tengok gambar-gambar perkembangan bandar-bandar di negeri-negeri Melayu. Okey, disebabkan ekonomi berkembang pesat, perkembangan perladangan, perkembangan pertanian, perkembangan kegiatan perlumbungan, menjadi sangat komersial. Akhirnya ini telah membawa kepada perkembangan bandar. Sama ada di negeri-negeri Melayu, di Sabah maupun di Sarawak. Okey, gambar muka surat 154. Kita lihat dulu perkembangan bandar di Kuala Lumpur. Gambar yang pertama tu. Gambar itu menggambarkan Kuala Lumpur pada tahun 1884. Rujuk buku teks 154. Itu tahun 1884. Okey, tengok gambar di bawah. Gambar di bawah. Muka surat yang sama. Pada tahun 2017. Okey. Kuala Lumpur yang sama pada tahun 2017. Apa perbezaannya? Kamu nampak perbezaan tak? Pelajar, nampak perbezaan tak? Kuala Lumpur tahun 1884 dengan Kuala Lumpur 2017. Apa perbezaan? Sangat kecil atau sangat besar? Siapa nak jawab? Sangat-sangat besar. Okey? Daripada bandar yang kecil atau pekan yang kecil, dia berubah menjadi satu negara kota dengan pusat perniagaan, pusat bandar dan sangat menakjubkan. Betul tak? Kenapa wujud keadaan seperti ini di Kuala Lumpur? Dua sebab yang besar. Satu, perkembangan perlombongan biji timah. Yang kedua, perkembangan ladang getah. Kesan-kesan ini telah menyebabkan British membina sistem pengangkutan, jalan raya, jalan kereta api, jalan udara, pelabuhan dan sebagainya. Ini telah meningkatkan perdagangan hingga menyebabkan bandar seperti tahun 1884 berubah menjadi satu pusat bandar yang besar seperti gambar 2017. Pelajar nampak ya? Ini adalah kesan sosial akibat perkembangan perladangan getah, akibat perkembangan perlombongan biji timah, akibat perkembangan sistem pengangkutan jalan raya, akibat perkembangan jalan kereta api. Okey? Pelajar jelas ya? Okey, sekarang tengok pula gambar muka surat 155. Tengok gambar muka surat 155, kita nak lihat Sabah dan Sarawak pula.
Okey, seperti mana negeri-negeri Melayu tadi, kita lihat perkembangan bandar di Sabah dan Sarawak pun sama. Okey, perkembangan di Sabah dan Sarawak juga disebabkan oleh aktiviti ekonomi. Contoh, kamu tengok Bandar Kuching 1910 dan masa yang sama tengok Bandar Kuching 2017. Berbeza tak? Perbezaan yang besar, perbezaan yang besar. Okey, jadi di sini bandar berkembang pesat. Okey, rangkaian jalan raya, jalan kereta api dibina. Okey, menjadi pusat perdagangan. Okey, begitu juga kalau kita lihat di Sabah. Tengok Sabah. Kita ambil contoh Bandar Sibu. Bandar Sibu tahun 1900 bandingkan dengan tahun 2017. Perbezaan yang besar, perbezaan yang besar. Akibat daripada perkembangan kegiatan ekonomi. Okey. Begitu juga Bandar Jesselton. Bandar Jesselton, tengok gambar di bawah, gambar di bawah Sabah tu. Pada abad ke-19, bandingkan Bandar Jesselton ataupun nama barunya Kota Kinabalu, sama ke tak sama pada tahun 2017? Sangat berbeza. Okey? Terdapat apa? Menjadi pusat bandaraya, ada sistem pengangkutan, ya, urusan perdagangan yang pesat. Jadi ini kemajuan yang wujud akibat daripada perkembangan kegiatan ekonomi yang dibawa oleh Barat. Okey belajar. Pelajar nampak ya, gambar ni dapat memberi kamu satu gambaran ya tentang perubahan. Okey, kalau cikgu tanya kamu, boleh tak kamu macam mana kamu nak bezakan rupa kamu masa kamu 6 tahun dengan masa kamu 15 tahun? Macam mana kamu nak bezakan? Kamu ambil gambar masa kamu 6 tahun, kamu ambil gambar masa kamu 15 tahun. Kamu boleh nampak perbezaan kan? Betul tak? Kalau dulu kecil, comel, kecil. Sekarang ni, wow, dah handsome, cantik, dah besar, dah rupa dia dah lebih matang lain. Jadi gambar satu cara untuk bantu kita lihat perbezaan. Sebab tu cikgu tunjukkan gambar saja. Okey. Saya bincangkan secara umum saja tentang perkembangan masyarakat. Sebab masa pun dah dekat 9.10. Pelajar boleh lihat muka surat 156. Okey, kedatangan barat sama ada di negeri-negeri Melayu. Ya, kedatangan barat sama ada di negeri-negeri Melayu, di Sabah, di Sarawak telah memperkenalkan perkembangan masyarakat majmuk. Ya, perkembangan masyarakat majmuk. Di mana wujudnya masyarakat yang berbilang kaum, berbilang budaya, agama, kepercayaan dengan nilai yang berbeza. Ya. Jadi sebab itulah kita boleh lihat negeri-negeri Melayu tadi daripada orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Serani, okey, orang Portugis, macam-macam lagi. Sama juga di Sabah dan Sarawak. Tadi daripada golongan etnik, tadi daripada orang Cina, orang Iban dan pelbagailah. Okey, itu tentang perkembangan masyarakat majmuk. Okey, cikgu tinggalkan tajuk pendidikan, kesihatan dan penjara. 3 tajuk lagi. 3 tajuk yang kecil saja. Okey.
yang akan kita bincangkan dalam hari yang akan datang. Okey, dan pelajar jelas ke setakat ini? Okey ke? Kesan ekonomi, kesan sosial. Nampak tak perbezaan? Okey. Okey guys. Cikgu nak sebelum saya mengakhiri kelas kita hari ini, saya nak beritahu kamu tajuk bab 6, cikgu tinggal topik yang kecil saja, pendidikan. Tapi tajuk pendidikan ni penting, saya akan ajar kamu. Termasuk tajuk kesihatan. Penjara tak apa, kamu baca pun boleh. Penjara tu sikit saja, okey? Jadi kesihatan dengan pendidikan tu tajuk yang penting, akan juga saya ajar. Okey, cikgu nak tanya. Kamu nak, besok kamu balik cepat kan? Ya tak? Besok kamu semua balik 1:30 kan? Kita buat kelas besok ke boleh? Macam mana pandangan semua? Okey, kalau setuju nanti masuk dalam Telegram. Semua setuju nak buat kelas hari Rabu. Kita buat kelas hari Rabu juga. So kita boleh habiskan bab 6. Lepas tu untuk bab 7, cikgu akan hantar sedikit nota-nota gambar yang berwarna untuk bab 7 penentangan. Okey. Bab 7 tu berkaitan dengan penentangan tokoh-tokoh masyarakat tempatan. Saya ada nota pada kamu dalam Telegram. Jadi semua rujuk kepada Telegram untuk nota bergambar. Dia cantik. Saya nak suruh kamu tengok, baca nota-nota bergambar tu. Okey, itu tentang bab 7. Latihan bab 6. Latihan bab 6 saya dah beri banyak dalam bentuk soalan struktur dan esei dalam masa saya mengajar sekali. Okey, tinggal saya akan beri soalan esei ataupun struktur untuk tajuk hari ini. Dan juga objektif saya beri kemudian, mungkin minggu depan. Pelajar, saya nak beritahu kamu, soalan kajian kes. Ada siapa tahu tajuk yang dibuat oleh pelajar-pelajar lain? Ada siapa tahu? Kelas lain dah buat kan? Okey, dia orang buat tajuk apa? Oh, bab 7 penentangan. Oh, okey, mereka buat bab 7 penentangan. Oh, tokoh. Tajuk mereka tokoh saja. Oh, tokoh-tokoh perjuangan. Okey, cikgu dah sediakan soalan untuk kamu. Saya ambil bab 3. Kamu boleh rujuk kepada buku teks sebab sebenarnya sebab tajuk ni saya dah beritahu kamu awal. Masa saya ajar bab 3 lagi saya ada cakap minta kamu cari, tapi saya tahu kamu tak cari. Kan? Mesti dah lupa. Okey, soalan semua dah lengkap, saya dah sediakan. Saya jumpa kamu hari Jumaat. Okey, bila saya jumpa kamu hari Jumaat, kalau hari Jumaat tu saya sempat rezo soalan. Kalau saya dapat rezo soalan, saya terus bagi kepada semua pelajar soalan. Okey? Okey, saya sempat rezo soalan, saya bagi pada kamu terus pada hari Jumaat. Okey, kalau kamu ada masa, kamu nak cari apakah bentuk nak cari jawapan, cikgu memang nak minta kamu cari jawapan dalam internet. Boleh gunakan buku teks, boleh gunakan maklumat daripada internet. Nanti saya masukkan soalan dalam grup. Kamu sudah boleh mula mencari maklumat daripada internet. Okey. Kamu ada lihat ke contoh soalan pelajar tingkat kelas 3S? Tak ada. Tak apalah, cikgu dah tak ada. Tak ada. Okey, tak apa.
Tengok saja. Tak apalah sebab soalan saya dah sediakan. Jadi nanti saya masukkan apa perkara yang kamu perlu cari saja. Saya tak bagi kamu soalan yang lengkap. Apa benda yang kamu kena cari dalam internet je saya nak bagi kamu. So kamu cari bila pelajar kelas mana cikgu ajar hari Jumaat 3AF 3AK saja saya rasa. Betul tak? Rasa 3AK ada kelas. Yang lain rasa tak ada kelas. Kelas sejarah. AF. Ha? AF. AF ada kelas kan? Okey. Jadi saya akan ajarlah. Saya akan mulakan terus dengan kajian kes. Bila saya jumpa kamu, saya teruskan taklimat kajian kes terus. Sebabnya dalam masa 2 minggu tu, dalam masa 2 minggu, minggu pertama, minggu kedua, sebelum cuti sekolah, kamu kena siapkan kajian kes. Okey? Kena siapkan kajian kes. Lepas siap, kamu pergilah cuti. Dalam masa cuti nanti, cikgu akan sambung dengan semua latihan, bentuk latihan, soalan kebat dan juga esei. Okey? Cikgu akan bagi teknik menjawab soalan latihan kebat, whatever lah kita buat masa cuti lah. Cikgu buat dalam Telegram. Sebab Januari kamu peperiksaan. Okey ya? Jadi semua ulang kaji 3 minggu masa cuti itu saya akan gunakan untuk ulang kaji bab 1 sampai bab 8. Termasuk soalan objektif, soalan kebat dan juga soalan struktur. Okey yang belajar? Jadi 2 minggu yang saya jumpa kamu, saya nak kamu siapkan kajian kes. Okay, nanti today you don't think anything. You balik, you tidur, you rehat, dah makan-makan, rehat, besok pergi sekolah. Besok petang kalau balik ada masa, you tengok-tengok soalan kajian kes yang cikgu bagi. Okay, cuba cari-cari apa isi dalam internet. Cari maklumat berkaitan dengan perlumbungan DJ Timah di negara kita. Okay. Okay ya? Okay. Okay, thank you semua. Terima kasih, bye. Okay, bye-bye. See you all. Okay, waiting to see you all on Friday. Bye. Terima kasih, Cikgu. Okay, thank you. Good night.